Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz, daripada Al-Hakim, masih ada peluang yang Tuhan bagi pada kita ikhwan untuk menerima rezeki dia dalam bentuk yang nampak dan bentuk yang tak nampak. Allah sebut pada kita dalam satu ayat dalam surah Al-Haqqah. Allah guna perkataan, Allah kata kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini ucapan ini Allah sebut pada kita esok di hari akhirat. Kita pekat-pekat masuk syurga. Bila dah habis semua, selesai hisab semua, masuk syurga, maka dikatakan kepada ahli syurga, kulu washrabu hani'an. Allah kata makanlah, minumlah, hani'an, sepuas-puasnya. Masa hidup dalam dunia, hampa semua taat pada aku, kata Allah. Hampa ibadat, hampa berjalan di atas jalan takwa, melaksanakan perintah, menjauhi segala larangan. Kemudian takwa itu pula hampa hias bagi takwa tu cantik dengan ikhlas, dengan sifat-sifat mahmudah. Hampa tazkiyah diri hampa, hampa bersihkan diri hampa. Hari ini hampa terpilih jadi ahli syurga. Allah kata kulu washrabu hani'an, makanlah, minumlah, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Fil ayyamil khaliyah. Ini adalah balasan Allah kepada hampa, balasan untuk hari-hari sebelum ni. Itu hari-hari hampa duduk dalam dunia, ada hari hampa tak makan, ada hari hampa tak minum, hampa puasa, hampa taat perintah Allah. Maka hari ini Allah Ta'ala balas. Jadi alhamdulillah ikhwan, kita baru habis puasa. Kita baru habis puasa Ramadan, tapi tak habis lagi puasa 6. Puasa Ramadan baru habis, puasa 6 tak habis lagi. Alhamdulillah, kita masih lagi di dalam suasana kita mendapat belayan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Allah belai kita, Allah rahmati kita. Kita dulu, kita puasa. Esok bila kita sampai di hari akhirat, kita puasa penat dalam dunia. Kita puasa macam mana ikhwan? Kita puasa dalam keadaan imsak. Imsak. Imsak ni benda besar. Imsak itu adalah ruh kepada puasa. Apa makna imsak? Tak makan, tak minum lah. Kita tahan diri kita daripada buat benda yang batalkan puasa. Ini besar. Daripada orang bang subuh sampai orang bang maghrib, kita tahan. Yang termasuk dalam imsak itu apa dia? Makan, minum, jima, dan beberapa hal perkara yang membatalkan puasa. Imsak adalah penghormatan pada puasa.
Siapa yang puasa tak ada imsak, maka tak adalah puasa. Bahkan puasa tu terasa puasa, diberkati Ramadan itu kerana hukum imsak ini wujud. Dan imsak ni ada dua. Satu imsak secara zahir, satu kita imsak secara batin, kerohanian. Bila kita sampai di hari akhirat esok, di atas imsak kita kepada puasa ni, Allah bagi balasan. Dalam riwayat Bukhari, bila kita puasa elok-elok, kita imsak, Allah Subhanahu wa ta'ala kata kepada malaikat, Allah kata, tengok hamba aku, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah kata, tengok hamba aku, dia tinggal makan, dia tinggal makanan, dia tinggal makan dia tinggal minum dia tinggal syahwat dia, min ajli, semata-mata kerana aku. Ayah ni nak kata apa kat dia? Orang tu puasa, dia tak makan, dia tak minum, dia imsak. Dia imsak secara zahir, tak buat benda batal puasa. Dan masa tu panjang, bukan sejam 2 jam, hampir masuk belas jam. Lepas tu dia imsak juga secara akhlak, secara kerohanian. Dia tidak menurunkan martabat puasa dia dengan cakap bohong, dengan buat benda-benda merosakkan nilai puasa. Dua-dua tu ada kat dia. Dan kita duk puasa, Allah kata pada malaikat, tengok hamba aku, unzuru ila ibadi. Hampa pakat tengok hamba aku, tengok hamba aku. Apa dia duk buat lah ni? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggal makan dia, dia tinggal minum dia, dia tinggal syahwat dia semata-mata kerana aku. Allah kata, as-siyamu li, puasa dia untuk aku. As-siyamu li, puasa dia untuk aku. Allah bagi pengiyaan, endorsement pada hamba yang puasa. Memang hamba tu puasa kerana dia. Allah kata, as-siyamu li, dia puasa untuk aku. Wa ana ajzi bihi, maka akulah sendiri akan bagi balasan di atas puasa dia. Dan dalam riwayat Nabi beritahu apa pada kita ikhwan, orang yang puasa, di antara benda yang dia seronok ialah seronok bila berjumpa Allah di hari akhirat esok. Itu bukan saja jumpa tu ada benda Tuhan nak bagi. Wa ana ajzi bihi, aku yang nak balas. Anugerah tu aku yang nak bagi sendiri. Maka untuk pahala puasa tu, satu kebaikan Allah Ta'ala nak ganda. Ikhwan, ini yang akan kita lihat di akhirat esok. Lagi satu, Nabi sebut pada kita ikhwan, kita yang puasa dah selesai, dah habis semua ni, ni puasa Ramadan. Ini bukan untuk puasa 6, ini untuk puasa Ramadan. Khas untuk puasa Ramadan. Tak ada satu ibadat, tidak ada satu puasa yang boleh potong pahala dan kedudukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan sangat istimewa. Tangkap hantu setan, tutup pintu neraka, buka pintu syurga. Untuk puasa 6, setan keluar dah. Dia keluar dah. Tak tahulah saya, mungkin malam raya dia keluar dah kot. Saya tak tahu. Saya tanya orang-orang yang ada makrifat, dia tahulah bila setan tu keluar. Allah bagi khas untuk puasa Ramadan. Ada satu kejadian akan berlaku di hari akhirat esok untuk orang yang puasa. Kita termasuk daripada ahli puasa lah. Kita ni orang yang puasa. Ada satu kejadian berlaku di akhirat esok bagi orang yang puasa, iaitu berkaitan dengan puasa dan Al-Quran. Kerana bulan puasa itu
Allah Ta'ala sebut dalam ayat dia, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan puasa, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Syahrul Saum, Syahrul Quran. Maka puasa dengan Quran akan datang kepada orang yang puasa, datang pada orang yang baca Quran. Lebih-lebih kita baca Quran dalam bulan Quran diturunkan. Ini istimewa. Kita baca Quran dalam bulan apa pun istimewa. Tapi kita baca Quran dalam bulan puasa, dia agak istimewa. Kita belanja bini kita makan hari apa pun special. Tapi kita belanja dia makan hari birthday dia. Oh, yang tu nak kata apa tu Haji Yusof? Bini kita masak apa pun special. Tapi dia pergi masak, selalu dia masak udang. Dia masak udang, tapi hari tu dia masak udang hari birthday kita. Dan dia abang, hari ni hari birthday abang, saya masak udang. Kita kata udang ni special ke? Dia kata special lah. Kita kata udang ni special. Tak mana? Kulit udang, misai udang. Isi udang. Kok udang tu mes ekor udang satu badan dua kepala ke? Special lah. Hang masak sopa juga. Dah, hari ni saya masak dengan duk ingat dalam hati kita birthday abang. Dia special. Dia special, tak sama. Kita bagi hadiah kepada siapa-siapa pun sama. Tapi kita bagi hadiah tu kena jatuh tepat hari birthday dia, special. Memang special lah. Sebab hari itu ada suatu kronologi yang berlaku. 40 tahun silam, 50 tahun silam. Ada kita macam ni. Bukan kata kita lah, kata saya lah yang paling berumur. Sekali malam ni saya lah, at least muda-muda lagi. Tok Bilal, Tok Hang pula lagi. Saya lah, paling berumur nampak lah saya lah. Kita hak tua bangka ni. Hak tua-tua cara kita lah. Orang tua-tua kata tua-tua keladi ni. Berapa puluh tahun dah umur kita? 50 jalan 60 dah. Macam saya ni duduk jalan 60. Macam umur lagu kita ni. Anak kita bagi satu hadiah kat kita, jatuh hari birthday kita. Kita kata, hang bagi apa? Kita pun lupa. Kadang-kadang saja buat lupa. Tapi hari tu terlupa. Duk tengok siapa nak ingat birthday kita. Tak ada dia bagi pada kita. Ya. Kita kata apa? Dia kata, ayah buat lupa pula. Hari ni kan hari birthday ayah. Birthday aku ke? Aku ada birthday ke? Kita dapat birthday tu, hargai anak yang bagi, anak menantu yang bagi, dan otak kita ni dia pi balik 57 tahun yang silam. Prong kata dia pi balik lah. Kita boleh teringat balik zaman kita kecil, zaman kita muda, zaman kita ada mak ayah, zaman kita ni ada adik beradik duduk sekali. Teringat balik rumah kita hujan bocor, mak kita nanti ambil besen duduk tadah ayak menitik. Bila main hujan pakat lari-lari tidur atas hujung balik sana. Rumah kita ada para pinggan disusun atas para. Kita duk ingat balik. Mak kita ambil nasi. Mak kita ambil nasi, tak bagi kat kita nasi seorang sepinggan, pasal nasi tu tak cukup kalau makan. Dan kebetulan kita ni pula bukan kata seorang dua, adik-beradik kita ni satu tim bola. Orang dulu dia matematik anak ramai. Anak dua, anak satu ni orang lah. Orang dulu tak ada anak dua, satu. Cerita derah orang lah. Tanya anak berapa? Anak dua. Cerita dahsyat. Cerita bawa speedboat. Anak dua. Orang tua-tua dulu tersengai. Kata Haji anak berapa? 11. Kita kata Haji kahwin dua ke tak? Kahwin satu. Kahwin satu anak 11. Kalau dia kahwin dua? Orang lah kahwin dua, anak dua. Ambil tu seduk menikah. Allah, punya teruk orang lah ni. Macam tak ada buah pinggang. Macam tak ada buah pinggang.
cerita saya kahwin tu, cerita kahwin tu macam perang dunia. Anak dua. Kita bini mula anak berapa? Bini mula anak satu, bini dua anak satu. Bini dua anak satu. Orang dulu satu bini, anak sebelah. Tu tak campur mati hidup. Kita teringat. Kita dapat hadiah hari bersedih kita teringat banyak benda. Kita baca Quran dalam bulan biasa, istimewa. Tapi kita baca Quran dalam bulan Quran diturunkan, dia luar biasa. Sebab dalam bulan kita baca Quran, dalam bulan Muharram, dalam bulan Safar, dalam bulan Sya'ban, dia tak ada peristiwa Quran diturunkan, Lailatul Mubarakah itu. Tapi kita baca Quran dalam bulan Ramadan, kita akan jumpa hari dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Allah tanya balik pada kita, wa ma adraka ma lailatul qadri. Hangpa tahu apa? Wa ma adraka. Apa yang hangpa tahu pasal lailatul qadri ini? Itu peristiwa besar Quran diturunkan. Allah kata malam tu punya mulia, punya hebat, khairun min alfi syahr. Siapa boleh beribadat pada malam tu, Allah nak bagi ganjaran kat dia seolah-olah dia beribadat lebih daripada 1000 bulan. Besar ikhwan. Kita balik esok di hari akhirat, kita pernah beribadat pada malam Quran diturunkan, dan dia pula duduk pada 10 yang akhir. Dari 10 yang akhir itu pula Nabi kita cari 7 yang akhir. Kita buat ibadat, kita baca Quran, kita zikir, kita baca doa, kita semayang, kita macam-macam. Besok bila sampai di hari akhirat, sampai masa Allah bagi pahala pada kita, kita terkejut. Kita kata, ya Allah, atas apa benda yang aku buat ni aku dapat surga sebesar macam ni? Allah kata, bukankah aku dah habaq dulu, siapa beribadat pada malam Lailatul Qadar, aku akan balas dia, aku kira macam dia beribadat lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hang pernah ibadat, dan ibadat hang pernah jatuh pada malam tu, hang ambil lah ganjaran ni. Oh subhanallah. Kita nak tahu kata kita dapat Lailatul Qadar, dapat ke tak? Kita boleh tahulah, tahu macam mana. Malam tu kita buat apa? Kita tidur ke kita sembahyang? Bukan kita pergi tengok ayak jadi beku, pokok pergi rokok, pokok i'tidal, pokok sujud, duduk pergi cari anjing mana tak menyala. Pergi cari anjing tak menyala. Orang bukan suruh pergi cari anjing, suruh buat ibadat dia pergi cari anjing. Bukan yang tu. Kita tahu kalau kita memang pada malam tu kita beribadat, kita baik sangka pada Allah, kita dapat. Malam tu panjang ikhwan, daripada maghrib kita buka puasa sampai subuh, itu sepanjang dia. Dan esok bila sampai hari akhirat, kita menangis sebab Allah bagi pahala pada kita. Kita beribadat sungguh, kita dapat khairum min al-bisyahr. Maka bila kita balik bertemu Allah Ta'ala esok, di antara satu tragedi yang akan berlaku di hari akhirat esok ialah tragedi bila kita dihisap. Nabi kata pada kita, Nabi kita puasa mai balik. Puasa akan mai kat kita. Dia akan kata dekat Allah, dia kata, Rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahwa fasyaffi'ni fihi. Puasa akan kata dekat Allah, ya Allah, akulah yang telah halang dia daripada dia makan, daripada dia turut syahwat dia pada benda halal di siang hari sepanjang Ramadan. Akulah yang halang dia, kerana aku, kerana perkataan puasa, kerana perkataan imsak, kerana perkataan Ramadan, kerana dia percaya pada semua janji-janji yang hang nak bagi, aku telah berjaya halang dia daripada makan, daripada selera makan, selera syahwat pada benda yang halal, aku telah halang dia. Maka satu benda aku minta pada hang Tuhan, aku minta fasyaffi'ni fihi, izinkanlah aku nak tolong dia.
Oh subhanallah ikhwan. Kita puasa dengan baik, kita puasa dengan cara terbaik, secara zahir, secara batin, kita akan tengok, kita akan rasa nikmat dia. Dia akan mai, dia akan tolong kita. Lepas tu Nabi kata pada kita, Nabi kata Quran pula mai. Quran kita duk baca sepanjang hidup tu, kita duk baca lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Nabi sendiri pun meningkatkan bacaan Quran dia. Kita pun baca lebih dalam Ramadan. Maka Quran pula mai. Quran kata mana'tuhu an-naum bil-lail. Quran kata, ya Allah, aku cegah tidur dia tengah malam. Dia nak tidur, tapi pasal dia baca aku, dia tak tidur. Aku menjadi pencegah, penghalang daripada dia tidur. Dia bangkit semayang, dia baca Quran dalam semayang. Kita tak hafal banyak surah. Bulan puasa kita jemput imam mai. 10-10-nya akhir itu kita jemput imam mai. Kita tumpang bacaan dia, kita duduk di belakang dia, kita dengar. Macam orang pergi umrah dalam bulan puasa, dia berpeluang mendengar, menumpang bacaan imam-imam dunia. Tumpang, suara mereka heret kita berjumpa dengan Tuhan. Tangisan mereka, doa mereka, bawa kita jumpa Tuhan. Quran kata, mana'tuhun naum bil-lail. Aku cegah tidur dia di tengah malam. Dan dia tak tidur, dia semayang, dia baca Quran. Maka Quran kata, fasyafi'ni fihi, izinkanlah aku tolong dia. Maka Nabi SAW kata apa ikhwan? Nabi kata, fasyaffa'ani, maka Allah izin dua benda ni tolong dia, dan dia ditolong. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Alhamdulillah ikhwan, kita baru habis puasa. Kalau bagi pilihan antara puasa Ramadan dengan puasa 6, mana kita nak jaga? Kalau bagi pilihan, kita jaga yang mana? Kita jaga Ramadan. Pasal dalam riwayat Muslim, sahabat kata kat Nabi, ya Rasulullah, aku puasanya wajib saja, sunat aku tak buat. Bolehkah aku masuk syurga? Nabi kata, ya, kalau hang benar, hang boleh masuk syurga. Itu dahsyatnya puasa Ramadan al-Mubarak. Allah bila kita nak puasa Ramadan, nak memuliakan puasa, nak memuliakan bulan Quran diturunkan, Allah tak benak setan duk lari sana lari sini tak tentu hala, Allah ikat pula dengan rantai, dia tak boleh buka. Tak mau ada ancaman pada neraka-neraka ni semua. Tutup pintu neraka, buka luas-luas pintu langit, pintu surga, buka luas-luas, bagi sebesar-besar rahmat untuk mereka. Maknanya puasa Ramadan sebesar-besar ibadat. Dan dia pergi duduk tak mana? Dia pergi duduk di tempat rukun Islam besar dia. Dan siapa yang tak puasa Ramadan dengan sengaja, dengan rasa dia remeh, lepas tu tidak istighfar, tidak bertaubat, Allah bubuh dia dalam neraka. Dia ada azab untuk dia kerana dia tak jaga apa yang Tuhan suruh dia jaga. Ikhwan, kita sedar tak sepanjang bulan Ramadan ni ada benda yang berlaku kat diri kita? Kita sedar ke tak sedar? Lah ni duk dengar kuliah ni sedar lah. Walaupun ada sebahagian antara sedar tak sedar tu dia nak main dah, Antara dia nak lentong dengan dia nak dengar tu dia nak main. Kita sedar ke kita tak sedar, ada satu benda berlaku kat kita dalam bulan puasa. Apa dia ikhwan? Semangat kita, usaha kita, ketekunan kita dalam beribadat kepada Allah luar biasa. Kat bulan puasa ni, kita sedar ke kita tak sedar, kita punya kasat kita, i'tiqad kita, azam kita nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala ni lain daripada bulan lain. Dan kita ikhwan sedaya upaya buat benda tu, sedaya upaya. Kita pergi masjid, kita sembahyang zuhur, main lohong di masjid dalam bulan puasa, waktu kerja Isnin sampai Jumaat. Tengok dalam waktu zuhur ada orang kerja tapi dia tak keluar lagi pasal dia tak boleh makan.
Tengok, buka Quran duk baca, buka Quran duk baca. Ujung sana pegang biji tasbih. Habis baca Quran, dia tengok masa tu ada lagi. Unjuk kaki, rebah sat. Bukan lena, rebah ya. Rebah sat. Tak lagi, tapi waktu asar pula, tengok benda yang sama. Hak pegang biji tasbih. Mai buka puasa di masjid. Kadang-kadang tak tahu siapa minta makanan kat masjid. Punya pulun orang buat ibadat. Tengah malam pula kita semayang lagi, semayang tarawih, qiyam Ramadan. 8 rakaat pun orang buat, 23 pun orang buat. Yang buat 8 rakaat baca panjang-panjang. Hayati semayang tu, hayati. Baca doa kunut, imam baca doa kunut pun Allahumma hadina tu kita faham. Lepas tu sekali lagi dia baca kunut lain kita dah tak faham. Amin juga. Semangat kita. Semangat ni bukan sia-sia. Semangat ni bukan sia-sia. Dalam satu hadis qudusi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam hadis qudusi daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ni riwayat daripada Ibnu Majah, riwayat daripada Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata, Inna Allah Ta'ala yaqul. Nabi kata Allah berfirman dalam hadis qudusi ni. Allah kata, Ya bani Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak. Hadis qudusi ini adalah hadis yang sahih. Nabi cerita pada kita, tengok had duk jadi dalam bulan puasa ni, kita tengok kita masuk tak dalam tu, ya kawan. Nabi kata Allah berfirman, Allah kata, Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai anak pinak Adam. Kita ni manusia anak pinak Adam. Allah kata, Ya bani Adam, wahai anak pinak Adam, tafarragh li'ibadati. Allah kata, kosongkanlah masa kamu untuk ibadat pada aku. Bagi masa ibadat pada aku. Allah kata fokus main ibadat pada aku. Allah kata sibukkan masa kamu dengan taat pada aku. Ikhwan, setahun dah 12 bulan kita semayang, kita puasa, kita baca Quran, kita sedekah, kita jaga diri kita. Tapi bila mai bulan puasa, mutu ketaatan kita kepada Allah tu dia beza. Beza betul. Dia beza. Kita jadi kuat. Kita boleh minum air segelas lagu ni, makan kurma 3 biji, kita boleh pergi sembahyang maghrib. Dah habis sembahyang maghrib, kita boleh sembahyang sunat ba'da maghrib. Lepas tu kita boleh wirid, lepas tu kita boleh baca doa, lepas tu baru kita main makan. Kita boleh. Sedangkan kita tak makan tu belah jam, lapar. Dan kita boleh kata segelas air, 3 biji buah kurma, sejorong kuih, kita kata sudah kenyang. Cuba bulan-bulan lain 13 jam tak makan, orang bagi kurma, bini kita makan tengah hari, dia buah kurma dengan ayat sejuk. Agak-agak kita makan kurma ke kita makan dia ke? Kalau dia ungkit balik kronologi ni, dia kata abang bulan puasa 13 jam, 14 jam abang tak makan, buka-buka puasa minum ayat tawak, makan buah kurma 3 biji, abang boleh pergi sembahyang. Pasal apa luar puasa abang tak boleh buat? Kita boleh makan. Dalam masa kita sembahyang maghrib, kita tak teringat makan. Tak teringat. Kau imam tengah baca qul ya ayyuhal kafirun, kepala kita duk nampak nasi berani, Allah tu imam kafirun pula. Tak ada. Kita boleh sembahyang dengan khusyuk. Katalah kita bagi salam, orang habaq kata nasi habis, kita boleh kata rezeki Allah, dia nak bagi dia bagi. Tak ada, kita tak ada marah. Cuba jadi luar bulan puasa, kita balik rumah,
kita lapar, kita nak makan, bin letak pada kita buah watin wa zaitun. Ini ayat kosong. Tengah hari ni 12.30. Wahai, daripada subuh tadi mai ke 12.30 berapa jam lah? Tak sampai 14 jam. Berapa jam lah? Bila orang letak lunch macam tu pada kita, kita tengok muka dia balik, kita kata ni apa? Ingat aku duduk Saudi ke? Aku duduk titi tok bandar lah. Aku nak makan tengah hari. Aku bukan nak buka puasa, aku nak makan tengah hari. Kata abang, serupa lah abang. Bahkan abang makan kurma lagi baik, sunnah lagi. Kata sunnah ikhwan, dia menyengat kepala. Dia menyengat kepala. Tapi bulan puasa kita dapat satu yang luar biasa. Kita mampu taat. Saya tengok orang kerja daripada Isnin sampai Jumaat, orang kerja. Tapi kerana itu masuk minggu-minggu akhir, 10-nya akhir daripada bulan puasa, yang kerja ni sanggup singgah di masjid 5 pagi nak join sembahyang malam baru pergi kerja. Bulan-bulan biasa kita bangkit pukul 5, kita nak sembahyang sat, lepas tu kita nak pergi sambung kerja kita pukul 8, kita mengantuk. Bulan puasa kita nak sembahyang masjid pukul 5, kita boleh bangkit pukul 4 dan kita pergi kerja. Mengantuk sikit, kita tak rasa pun beban. Luar biasa. Allah tolak dorongan kita untuk taat pada dia. Luar biasa. Luar biasa. Saya jumpa kawan, dia khatam Quran bulan puasa ni 3 kali. 3 kali. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat khatam 3 kali. 3 kali. 3 kali khatam. Oh, subhanallah ikhwan. Ustaz yang dia tanya tu pun sekali, dia 3. 3 kali. Oh, subhanallah. Boleh. Khatam Quran 3 kali. Saya tanya dia khatam macam mana? Dia kata khatam dengan tadabbur. Hak baca asin. Baca tengok makna asin. Boleh buat. Bangkit awal, sahur dan baca tengok sikit. Lepas subuh kerja tak pergi lagi dan baca dan tengok sikit. Lepas tu sekejap lagi ada waktu besar Ustaz, panjang waktu. Lepas lohok tak buat, tak makan apa. Sejam lebih duduk dah. Pergi masuk surau dekat tempat kerja. Nak tunggu orang sembahyang, baca Quran, tadabbur sikit. Dapat. Dia kata alhamdulillah. Saya dapat 3 kali. Buat jari lagu tu 3. Tunjukkan jari-jari macam abang 3 kita tak erti, tunjukkan jari 3. Oh, dahsyat ya. Dorongan. Hadis kursi ni kata kita, tengok. Saya saja nak baca hadis ni nak bagi kita tengok apa Tuhan sambut kita. Allah kata ya bena Adam, Allah kata wahai anak Adam, aku tahu hampa punya perangai ni, punya keraki ni semua aku tahu. Hampa ni aku yang buat, bapa hampa aku yang buat, aku tahu pasal hampa ni semua aku tahu. Maka Allah kata pada kita tafarragh li'ibadati, bagi ada masa dalam hidup hampa mai ibadat kat aku, mai taat pada aku. Tunjuk semangat hampa nak taat macam mana hampa buat dalam bulan puasa. Tengok Allah kata apa ni ikhwan, kita akan dapat benda ni insya-Allah, dan kita minta kita dapat. Amin, amin, Allahumma amin. Allah kata apa? Bila hang tunjuk semangat hang mai kat aku, hang tunjuk usaha nak ibadat, Allah kata amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Allah Ta'ala kata sebagai anugerah dia, sebagai penghormatan, aku sambut, aku terima apa yang hang buat. Allah kata amla sadraka ghinan, dengan ibadatnya hang bagi kat aku, dengan masanya hang sacrifice mai pada aku, akan aku penuhkan dada hang dengan kecukupan dalam hidup. Aku bagi hang cukup. Ikhwan, kita rasa betul benda tu bulan puasa, kita cukup. Rasa cukup tu dia singgah dalam hati kita, rasa cukup.
Makan kita cukup, minum kita cukup, persiapan raya kita cukup, rezeki yang masuk pun cukup. Kita boleh bagi lagi zakat pada orang, zakat fitrah ke, zakat emas ke, zakat simpanan kita boleh bagi lagi. Kita rasa cukup. Kita rasa cukup berkat. Allah kata, hang bagi sikit masa ibadat pada aku bagi satu benda yang hang perlu dalam hidup hang. Dan aku bagi dalam bentuk macam mana? Amlak, malak bermakna aku penuh, aku padatkan sadrak, sadar hang, dada hang dengan rinan cukup. Hang tak perlu minta ke orang, hang tak perlu jadi hamba orang, hang tak perlu jatuh maruah hang nak cari rezeki dalam dunia. Aku bagi hang cukup. Wa asudda faqrak, dan aku tutup segala kepakiran hang, aku tutup. Fakir ini maksud dia apa, ikhwan? Hajat kita, keperluan kita. Orang Indonesia kata kebutuhan kita, keperluan kita. Allah kata aku tutup. Hang akan jadi satu orang yang tak banyak sangat karenah dalam hidup. Pasal apa? Allah kata berkat kerana hang bagi masa ke aku. Allah kata wa illa taf'al. Allah kata hang dengar baik-baik. Kalau hang kata ke aku no time, if you say to me no time, kalau hang kata ke aku, Tuhan aku tak ada masa, nak suruh aku ibadat, bukanlah aku tak ibadat, tapi nak suruh aku fokus, nak suruh aku concentrate, aku tak ada masa, aku banyak kerja nak buat. Wa illa tafa'al, if you say to me no time, I'm busy, saya adalah manusia yang sibuk. Saya bukan kata kena jaga rumah, saya kena jaga anak-anak, saya kena jaga menantu, saya kena jaga cucu, saya kena jaga besan, saya kena jaga biras. Depa ni semua kalau saya tak ada, depa tak reti jaga diri depa. Kalau hang kata lagu tu hang tak ada masa, hang sibuk dalam kampung, hang sibuk macam-macam, hang sibuk. Tuhan kata tak apa. Tapi ingat Tuhan kata, hang dengar sini baik-baik. Wa illa tafa'al, kalau hang tak buat benda ni semua, Allah kata mala'atu yadaka syughlan. Allah kata aku akan penuhkan kedua tangan hang ni dengan kesibukan. Aku akan bagi hang sibuk. Sama ada sibuk dengan kekayaan ke, pendek kata sibuk, maksud sibuk tu apa dia? Aku takdirkan jalan hang mai tu, jalan hang pakai tu bukan mai kat aku dah. Aku bagi hang sibuk betul-betul dalam dunia. Hang adalah manusia yang cukup sibuk. Walam asudda faqrak, Tuhan kata aku tak akan tutup satu pun keperluan hang. Hang dah cukup dah, hang perlu lagi. Hang dah ada dah, hang mau lagi. Aku tak tutup, aku biar dia terbuka. Ikhwatul iman, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Ikhwan, selama kita duduk dalam bulan puasa, kita tak sedar kita dapat benda ni. Dan sememangnya kita dapat. Kita dapat, ikhwan. Cuma nikmat yang jenis macam ni, dia memerlukan ruh kita, mata ruh ni terbuka nak tengok. Kita dapat ke kita tak dapat? Dan memerlukan mata dalam bentuk ruh, dia buka kita segala banyak masalah-masalah dalam dunia ni kerana kih ni juga. Kih ni juga. Kita ya kawan ada kereta, kita beli kereta Pro 2. Beli Myvi satu. Exia satu. Pro 2 punya. Peringkat awal kita beli kereta ni, semua bila kita nak kereta ni, nak pergi servis, kita pergi Pro 2. Pergi Pro. Kita serah kereta kita dekat dia, dia tengok buku kita tu, rekod buku kita tu, dia pun tak tanya apa nak kena tukang, cuma dia habaq dah sampai masa ni tukang ni, dia buat semua. Dia habaq berapa ratus kita bayar. Saya tak pernah tengok lagi orang beli Pro 2 pergi tukar minyak hitam dekat servis Mercedes. Ada? Saya belum jumpa. Kalau ada, saya tengok dia tu boleh tengok dia balik. Naik Viva pergi tukar servis minyak kat mana? BMW.
Yang ni memang tak makan suap betul ya. Orang ikut syarikat dia. Pasal apa ya kawan? Saya ingat pasal dia semua orang boleh jawab. Pasal dia. Kita dalam dunia ni ikhwan, apa masalah kita? Dalam dunia ni, kita ada masalah duit. Duit ni ekonomi orang hidup. Kita ada masalah orang jahat. Orang jahat ni berkaitan dengan akhlak dia yang buruk. Allah lepas kita, Allah biar kita urus dunia kita sendiri. Macam kita bawa kereta, kita yang tukar minyak enjin sendiri, kita tak minta nasihat perodor, kita buat sendiri. Dalam keadaan kita tahu tu tak banyak, kita reti tu tak banyak. Kita duk ambil min petua. Orang kata pakai minyak ni, kita duk ambil petua, kita boleh buka kereta. Main nak pasang, boleh pasang, sekali bawa kereta dia jadi longgang. Masa tadi tak ada bunyi lagu ni, pasal apa? Lepas pasang dia jadi bunyi. Kita tak serah balik kereta tu pada tempat dia. Ikhwan, dunia ni Tuhan yang punya. Awak tak serah balik kat Tuhan. Rezeki ni Tuhan yang punya. Hati manusia ni Tuhan yang punya. Kita bukan jaga hati orang, Tuhan. Bila kita tak ada masa dengan Tuhan, Tuhan kata, aku tak jaga hang. Tok bila dah masuk azan ke? Tok bila tengok saya ke tengok jam? Tak bunyi lagi dia bunyi kan? Bunyi tak apa. Bunyi tu tanda dia masuk, jangan tak bunyi. Dia tak bunyi, saya tak tahu. Ada masjid ikhwan, bateri jam pun tak tukar. Tanya dekat bendahari, duit masjid banyak? Dia kata banyak, ratus ribu. Tanya duit beli bateri tu berapa duit? Ada 100 ribu. Dia kata berapa kupang aja. Tak boleh beli. Ini semua masjid luar negara lah, dalam negeri tak ada. Kita ikhwan, kita ada anak. Sebahagian besar masalah kita dengan anak-anak ni, bila kita tak ambil anak kita letak kat Tuhan, minta Tuhan jaga dia. Kita bukan buat anak kita. Kita bukan pencipta anak. So kita tak tahu A to Z pasal anak kita. Kita tahu bila dia tunjuk kerenah tu, baru kita tahu tu problem anak kita. Yang dia tak tunjuk tu lagi banyak. Bila kita mai kat Tuhan, ibarat kita serah balik. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi ini kesemuanya kepunyaan Allah. Bahkan Allah tak kata ma fis samawati wal ard lillah. Allah kata walillah. Dan bagi Allah. Dan bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah habaq dalam Quran, rezeki turun daripada langit, rahmat turun daripada langit, dia kena tanah, kena bumi, keluar rezeki untuk manusia. Ini semuanya adalah rezeki untuk manusia. Bila kita ada masalah tentang rezeki, ekonomi kita ada masalah tentang attitude manusia ni, akhlak, kita kena serah balik manusia itu kepada Tuhan. Dengan apa ikhwan? Dengan nilai ibadah. Ya. Bila kita balik kepada Tuhan dengan nilai ibadat, pasal itu kita kena suruh anak kita semayang 5 waktu sehari semalam. Dia balik kepada Tuhan, dia ambil ayat semayang, dosa dia gugur, roh dia bersih, dia menghadap Tuhan, kita ajak adab sembahyang. Dia rokok, dia sujud, di samping Allah bersihkan roh dia, Allah ampun dosa dia, Allah bagi pahala. Kita letak anak kita tu dalam servis yang betul. Allah jaga keluarga kita, Allah jaga diri kita. Kalau kita kata kita ada 1000 masalah dalam dunia tu besar sangatlah, 1000 masalah dalam negeri kita, dalam negara kita, pemimpin kena ambil rakyat dia hak juta-juta ni, letak depan Tuhan. Letak depan Tuhan, serah dekat Tuhan. Sebab Tuhan adalah pencipta kita. Kita ulang doa yang Nabi ajak kan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kadang-kadang orang baca ya muqallibal qulub wal absar. Tuhan yang membolak-balikkan
hati dan mata manusia. Sabitkanlah hati dan mata kami atas agama Engkau. Bagi kami nampak Kau saja Tuhan. Dan itu terjadi dalam bulan Ramadan. Jenayah dilaporkan dalam Ramadan. Jenayah dilaporkan turun. Subhanallah. Saja pergi sembang dengan balai polis di balai-balai kecil ni. Jenayah dalam Ramadan tidak tinggi seperti di luar Ramadan. Subhanallah ikhwan. Tok Bilal? Dia dah bunyi dah. Ikhwatul iman a'azakumullah. Dalam ayat 17 daripada surah Sajdah, Allah kata kita, Allah kata fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dahsyat ayat ni. Allah kata fala ta'lamu nafsun. Allah kata tak ada satu nafas pun, tak ada satu diri pun boleh tahu apa yang Tuhan sembunyikan untuk mereka. Ada satu benda Allah sembunyi. Benda ni Allah sembunyi. Yang benda Allah Ta'ala sembunyi ni, benda ni dipanggil qurrata a'yun. Benda ni benar-benar menjadi penyejuk mata. Esok kita balik di hari akhirat, kita akan tengok satu benda yang menyejukkan mata. Dia dipanggil qurrata a'yun. Dia simbol kepada tenang. Orang tua dia nak abang kata lapang dada. Orang tua kalau dia nak abang kata dia tu senang lenang, dia kata aku tengok anak aku ni, dia kata sejuk perut. Sejuk perut. Bila mata dia tengok anak dia, dia rasa sejuk perut. Telinga dia dengar cakap anak dia, sejuk perut. Dia tengok tingkah laku anak dia, kerenah anak dia, tindak tanduk, dia sejuk perut. Sejuk perut tu maksud dia apa? Kata lain, pengganti kata untuk tenang. Otak tak semak, tak ada kaplah-kaplah. Allah kata ada satu benda Allah Ta'ala sorok, Allah Ta'ala simpan. Allah tak mau bagi di dunia, Allah nak bagi ke akhirat. Allah simpan. Ya Allah simpan ni, dia kepada qurrata a'yun. Dia benar-benar menyejukkan mata orang. Mata orang beriman. Dan siapa pun tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Dan Allah nak bagi ni pasal apa? Jazaan. Sebagai satu balasan. Bima kanu ya'malun. Kerana mereka masa duduk dalam dunia, mereka beramal untuk Allah. Mereka beramal untuk Allah. Ikhwan, kita puasa. Sajalah saya bangkitkan isu puasa. Kita banyak taat pada Allah. Esok kita sampai di hari akhirat, ada benda Allah simpan nak bagi kat kita. Sampai Nabi SAW sebut apa ikhwan? Nabi kata Allah berfirman, Allah kata a'adattu li'ibadiyas salihin ma la udhunun sami'at, ma la 'ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nabi kata Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang saleh, yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati pun tak pernah terdetik, terlintas, macam ni punya balasan. Semua tu Allah sedia dekat orang-orang yang baik-baik, yang taat pada Allah. Ikhwan, kita sedang ke kita tak sedang, kita telah masukkan sebahagian daripada hidup kita dalam ayat ni, dalam bulan puasa baru ni. Kita ni semua ada ganjaran qurrata a'yun di hari akhirat esok. Lepas itu kita dengan Tuhan, kita selalu kena mau minta. Walaupun kita tak dapat, minta. Nabi Zakaria kata apa ikhwan dalam surah awal-awal surah Maryam? Nabi Zakaria kita, aku minta kepada Hang ya Allah.
Walaupun tak dapat lagi, aku tak akan ada rasa putus asa daripada minta. Aku akan minta lagi, ya Allah. Kita minta maghfirah, keampunan, kita minta jannah, kita minta syurga, kita minta rahmat, kita minta huda, petunjuk, kita minta rezeki daripada Allah. Minta. Allah bagi kat kita. Dan pastikan yang kita minta tu bukan semua benda yang Allah benci. Kita minta tu semua benda yang Allah suka. Nah ikhwan, kita kena jadi satu orang yang meraihkan semua pemberian Tuhan pada kita. Allah bagi agama pada kita, kita raih, alhamdulillah. Kita Allah bagi duit, kita raih. Allah bagi sihat, kita raih. Kita Allah bagi kita jadi orang kaya, oh, kita seronok, kita senyum jalan. Hari ini ramai orang kaya. Kaya depa apa, kadang-kadang kaya depa tu sampai buat TikTok. Balin duit sana, balin duit sini. Dia bukan tunjuk RM1, RM2, dia tunjuk sekali duit 100 tebal-tebal, buat kipas. Kita duk tengok depa punya kaya ni, kita heran. Depa ni ada mesin cok duit kat rumah. Ni kita tengok orang duk meniaga nasi lemak tepi jalan, duk meniaga air balang tepi jalan, nak dapat RM50 satu hari. Jenuh duk minta, ya Allah jangan bagi hujan. Tak tahu hujan. RM30 pun tak dapat. Kita tengok orang duk meniaga ni, macam tu punya susah meniaga. Nak dapat RM60, nak dapat RM70, nak sara keluarga besar. Sebulan nak dapat RM2,500, punya susah. Tapi mai satu kelompok manusia ni, Allah punya bagi dia senang ni, sampai duit tu dia buat kipas. Oh, ikhwan. Kita bila main nak raya, anak nak beli baju raya. Nak beli baju raya tu, kita dah siap-siap dah. Satu anak berapa pasang? Pilah beli tamana, anak ambil 2 pasang sampai 700. Kita mula nak mai dah, Parkinson pun nak mai. Dia nak mai dah. Dia kata hang gila, hang seorang 700 duk ada berapa ni? Ni tak campur lagi, mak hang dah tempah kuih raya dalam kampung. Dah 2 tahun sudah dia tak raya ni, dia nak balas betul-betul. Hang seorang sampai raya 2 pasang sampai 700. Ai. Tapi ada orang ikhwan raya beli beg tangan dekat bini dia 25,000. Kita duk bakat lemang jadi tak jadi. Kita duk bakat lemang boleh jadi. Kita terkejut ikhwan, kening kita luruh selai buat biji tasbih. Dia beli beg dekat bini dia 25,000. Lepas tu dia beli abang pula. Dia kata dia beli 25,000 ni, dia kata bini dia minta. Pasal apa? Pasal kawan bini dia tu beli satu beg lagi dekat mana? Dekat Paris. 35,000. Jadi bini tu tak dapat 35,000 tu. Dia kata yang ni yang dia mampu. Tu kita punya duk fikir tu semua duit yang beli beg, baju raya tak beli ya. Dia kata tak, itu beg saja, baju raya lain. Kita ikhwan nak beli buluh lemang pun tak dapat. Pi potong pokok orang. Nak buat ketupat beras, ragas pokok orang. Dia ni beli beg saja 25,000. Subhanallah ikhwan. Allah punya bagi rezeki dekat sebahagian manusia ni macam tu. Allah kata wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah kata, dan Allah lah yang menyempitkan rezeki manusia dan meluahkan rezeki manusia, dan kepada Allah lah hampa semua akan dikembalikan. Oh dahsyat. Kita masuk Malaysia ni adalah negara kaya, alhamdulillah kaya. Terutama kita tengok pemimpin kita semua kaya. Tak ada pemimpin miskin lagi. Ada? Pemimpin miskin tak ada, ikhwah. Tak ada. Yang miskin ni rakyat. Yang miskin ni bukan duk main kuliah.
Kita pun kalau kaya tu bukan kata kita ustaz kaya pun tak mai dah tutup bandar. Dalam tak kaya pun mai tak mai semuanya. Nama kalau dia ni kalau kaya, mamak ni kalau kaya, Tok Bilal kata dahsyat ikhwan, dahsyat. Allah Subhanahu Wa Taala kata sepatah kepada kita dalam surah Taha ayat 124. Allah kata wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Balah hampa nak kaya ke, hampa nak senang ke, itu bahagian masing-masing. Bahagian masing-masing. Ada pemimpin kaya-kaya, ada rakyat kaya-kaya, ada rakyat miskin teruk, miskin teruk. Ada kawan-kawan bulan puasa duk pergi bagi bantuan pada orang, dia kata miskin teruk, miskin teruk. Tak ada duit nak beli baju raya kat anak, tak ada duit. Orang yang hantar hamper tu dapat hamper tu ayak mata berkaca. Bapak ni dapat hamper, nampak anak dia boleh makan tu ayak mata berkaca. Ada orang duduk dalam Malaysia miskin teruk, ada orang duduk dalam Malaysia kaya dia tu sampai terlepas tali. Boleh faham bahasa terlepas tali? Macam lembu terlepas tali jadi apa? Lembu tu selagi mana dia duduk dengan tali, dia lembu lah. Tapi kalau lembu terlepas tali, dia lembu tapi dia punya kawan-kawan kita duk hambat kan masa nak korban tu. Tak dengar hambat lembu hambat dia pula. Dia kaya sampai terlepas tali. Dia pun tak tahu nak buat apa dengan duit dia. Kereta beli dah, rumah dah ada, tanah dah ada, bisnes dah ada, kepada staf dia semua dia dah bagi dah bonus 3 bulan 4 bulan punya bonus, duit duk ada, tak tahu nak buat apa, duit ni nak buat apa. Ambil duit tu sikit, panggil 2-3 orang budak jantan, pakai perempuan menari. Tak tahu, kaya. Dia tak teringat duit tu nak pibur dalam tabung masjid ke, rumah anak yatim ke. Panggil 2-3 orang jantan, make up bagi tebal-tebal kan, pakai seluar, menari. Buat macam darai lagu tu, menari lagu raya. Hak lagi satu orang kaya pula tengok, orang saja boleh buat, aku tak boleh buat. Orang kaya sama kaya berkelahi. Dia ni pula nak buat selamat hari raya, menari pula. Lepas tu yang mana compliance syariah? Kaya. Orang kaya dalam Malaysia ni ibarat lembu lepas tali. Bukan semua orang jenis lagu ni sajalah. Tapi kaya. Tuhan bagi. Oh subhanallah ikhwan. Hak yang duk queue nak ambil zakat macam biasa. Petang 27 duk kutip duit zakat macam biasa, senarai panjang. Miskin lah, hak kaya. Tak apalah. Allah Ta'ala kata sepatah pada kita, Allah kata waman a'rada an zikri. Okey, Tuhan kata tak apalah. Satu benda aku nak bagi tahu pada hampa. Begini Tuhan kata. Siapa-siapa yang hidup atas muka dunia ni, dia boleh hidup, dia boleh pilih cara dia nak hidup. Tapi aku kata sepatah, man a'rada an zikri. Siapa yang berpaling daripada zikri, daripada ingat pada aku. Siapa yang berpaling daripada peringatan aku. Hampa dapat macam-macam, hampa berpaling. Berpaling peringatan Allah ni pada ikhwan, berpaling daripada panduan Quran, panduan sunnah yang Nabi bawa, berpaling. Tak mau nak berjalan, tak mau nak ikut benda tu, tak mau buat bagi sama dengan benda tu, nak buat bagi tak sama juga. Man a'rada an zikri, siapa yang paling buat tak tahu pada aku. Allah kata fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah kata aku janji dia akan melalui satu hidup yang tak selesa. Ma'isyah dhanka. Ma'isyah satu hidup yang dhanka, yang tak selesa. Nak terjemah sempit ke, nak terjemah apa ke, terjemahlah.
sama ada di dunia ataupun di alam barzakh esok sempit. Ikhwan, di antara orang yang kita tengok hidup dia sempit, adalah orang yang tak tenang, walaupun dia ada segala-gala. Tak tenang. Tak tenang. Dia sentiasa tak tenang. Macam mana orang duduk dalam penjara, besok nak ambil keputusan di atas hukuman dia. Dia macam mana malam ni? Macam mana nak ambil keputusan, nak pergi court esok, nak ambil keputusan. Ini kes besar-besar ni, keputusan apa nak ambil, dia tak tenang. Hang ada duit, satu bab. Hang ada jawatan, satu bab. Hang siapa pun satu bab. Tapi bila hang lupa Allah seketika, Allah bagi ma'isyatan dhanka. Allah bagi satu hidup yang Allah cabut tenang. Kita boleh tengok ikhwan, orang tak tenang ni karakter dia. Karakter riya, sum'ah, takabur, sombong, show off. Semua nak tunjuk dia, nak tunjuk dia, nak tunjuk dia. Dia kena karakter tu. Dia kena satu hidup yang dongka, yang tak selesa. Macam orang kena impit. Orang kena impit ni, apa yang dia selesa? Kita tengok budak-budak 5 tahun, 6 tahun. Kita tengok comel budak ni. Nampak dia gempai elok badan. Kita pergi peluk dia. Peluk dia bagi lama-lama. Saya kira dia jadi apa? Dia teriak, lemas, lemas. Dia teriak, dia duduk, Allah bagi tak selesa tu, peluk dia. Nampak dia tak selesa walaupun dia ada duit. Kereta duduk ada elok-elok dah, mata dia tengok kereta tu tak seronok, nak kena beli kereta yang besar lagi. Pasal apa? Pasal ada orang lain ada kereta lagi besar. Allah bagi kat dia hidup tak selesa. Tak selesa. Dia tak selesa. Rumah dia, garpu sudu rumah dia, garpu camca rumah dia pun perak. Perak. Kita kena pergi Ipoh baru jumpa perak. Dia garpu sudu rumah dia, garpu camca rumah dia, piring perak. Jenis, oh dahsyat. Pinggan nasi ni ikhwan, sama sih dengan pinggan nasi tambah rumah kita. Tebal. Kita pergi makan rumah dia, dia bubuh pinggan tu. Kita kata saya makan tak tambah. Dia kata ni bukan pinggan tambah ni. Nampak sangat kita dakwah kampung main. Nampak sangat. Dia punya gelas bukan berkata besar-besar ni. Dia punya gelas buah ayam bunyi sayup. Pluk. Dalam. Dahsyat. Tapi dia kena gelisah. Dia rasa kekayaan yang dia ada ni, dia belum betul-betul tunjuk ke orang. Dia nak tunjuk betul-betul. Rupanya betul janji Allah ni ikhwan. Manusianya memutuskan hubungan hati dengan Tuhan. Tuhan azab dia di dunia. Ria, sum'ah, show off. Pergi panggil pondan-pondan ni main menari tak tentu halal dengan banyak duit semua, tunjuk kepada orang. Ini semua adalah sifat azab kebatinan Tuhan bagi. Tuhan bagi azab kebatinan kat dia. Depa kena teruk azab ni. Kita tengok depa macam senang, rupanya depa tu dalam krisis akhlak teruk depa kena. Allah kata tak habis dekat tu. Allah kata sampai akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Akhirat besok kalau mati tak bertobat, Allah himpunkan mereka dalam keadaan orang-orang yang buta. Lagi azab mereka kena. Ikhwan, kita alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Kita boleh puasa dengan baik, anak-anak kita boleh puasa dengan baik. Tak ada siapa tunjuk perasaan, kita boleh raya. Alhamdulillah Tuhan bagi pada kita. Dan alhamdulillah pengisian kepada Ramadan kali ini kita boleh buat semaksimum yang mampu. Alhamdulillah. Kita mau apa lagi ikhwan? Kita sujud syukurlah pada Allah. Alhamdulillah. Dan kita minta semuanya Allah janji untuk orang puasa tu kita dapat. Kita minta kepada Allah. Maka sekarang ni dah habis Ramadan, kita nak tunggu pula Ramadan akan datang. Berapa bulan lagi? 6 bulan lagi. Kita nak tunggu lagi 6 bulan. Maka apa kita kena buat ikhwan? Kita perbanyakkan doa supaya Allah terima puasa kita.
tempoh bulan ni, dalam Syawal duk ada ni, tempoh minta banyak-banyak pada Allah. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami, rukuk kami, ibadat kami, pengabdian diri kami pada Hang. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Walaupun kami tahu penuh dengan kurang dan tak sempurna, terima. Tak ada orang Allah tak rezekikan benda tu kat dia. Allah tak rezekikan apa? Seperti dalam hadis Muslim, Allah tak rezekikan, dia minta supaya Allah ampun dosa dia. Dia tak dapat rezeki itu. Dia puasa sana, dia macam-macam charity dia boleh buat, tapi lidah dia tak pernah minta, ya Allah terimalah apa yang aku buat, jadikanlah aku hamba Hang. Ikhwan, kesemuanya ini adalah penting buat kita ikhwan. Lepas itu ayat yang Allah turunkan dalam suratul Hasyr itu mustahak. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat itu dia fokus kita kepada muhasabah. Tengok balik, cek balik. Kita rasa sempurna sembahyang kita, puasa kita, angkat tangan, ya Allah terimalah zakat fitrah aku, jadilah ibadat anak bini aku Hang terima ya Allah. Hang bagilah kesemuanya Hang janji pada orang yang puasa, pada aku, isteri aku, anak pinak aku, bagilah ya Allah. Terimalah ya Allah, janganlah kau tolak doa aku, kerana Hang dekat dan Hang maha menerima segala doa ya Allah. Minta. Ini time dia. Time dia. Kalau ada masa nak puasa 6, kita puasa 6. Tak mau puasa 6 pun tak apa. Bukan hasut suruh tak puasa. Tak mau puasa pun tak apa. Pasal dia sunat saja. Dia sunat saja. Bukanlah puasa 6 itu menjadi syarat Allah terima puasa Ramadan kita. Tak, dia bukan begitu. Puasa 6 satu puasa yang ada, dia masyru'. Tapi tak wajib. Tak wajib macam puasa Ramadan. Siapa yang rasa larat, buat. Nak paksa diri sampai tak boleh jalan pun menyulung. Pasal apa? Nak berhabis puasa 6. Tak payah. Dia sunat saja. Kekalkan dia pada tempat sunat. Siapa buat, ada pahala. Siapa tak buat, tidak mencacatkan puasa Ramadan dia. Maka kita habis masa dengan benda, minta pada Allah, terima ibadat kita sepanjang Ramadan. Usaha-usahanya kita buat sepanjang Ramadan. Ikhwan, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadat kita. Malam ni kita tak baca buku sebagai satu peringatan pasal kita baru habis Ramadan. Habis-habis Ramadan mai baca kitab macam tak siok pula. Nampak macam nak mengaji sangat. Tenang-tenang saja Pak, tenang-tenang saja. Semoga Allah terima kita, Allah perbetul kehidupan kita, Allah perbetul negara kita, Allah bagi petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita, Allah luruskan hati mereka, Allah buka jiwa mereka untuk menampak akhirat lebih baik daripada dunia. Allah selesaikan masalah orang atas. Orang tua kata kalau bumbung hang bocor, lantai hang macam mana? Kita duk tukar lantai, tapi yang bocor tu bumbung. Kita duk tak ada hayak, mai hujan tak ada hayak, mai hujan tak ada besen. Tukarlah bumbung tu sekali. Tukar atap, tukar zin, dia bocor pergi tampai. Jadi kalau di atas bocor, di bawah pasti kena basah dia. Kalau kita duk marah orang bawah makan rasuah RM25, orang bawah tak akan makan rasuah kalau orang atas tak makan. Pasal apa? Dia telah ada kaedah apa dia? Kepimpinan melalui dia ada. Dia lagu tu. Lepas tu orang tua kata kalau bapa kencing berdiri, mai kat anak, bukan kata lari, melompat. Kalau bapa isap rokok, bapa kena ganja, anak dia nak harap anak dia Tok Bilal masjid. Tok Bilal pun dia isap rokok. Pasal apa? Pasal kepimpinan melalui teladan. Dia macam tu. Kita berkelahi dengan bini kita, tunjuk depan anak. Riak kat bini, oh hang pekak ah. Sekali kata lagu tu depan anak. Budak-budak punya otak ni, kamera dia bagus.
Dia simpan lah. Sekali apa ke tak dengar ke, dia cakap dengan mak dia tak dengar, dia pula sound kat mak dia. Mak ni buka badak ah. Dia pergi kata kat mak dia buka badak. Mak dia kata hambus mulut hang. Dah hari tu kan ayah kata kat mak buka badak. Tengok kepimpinan melalui teladan. Di mana dia dapat ayat tu? Daripada ayat pak dia penghafal skrip. Jadi kalau kita nak rakyat di bawah ni tenang, pergi ke masjid, kenal agama, maka yang di atas tu kena buat benda yang sama. Kalau kita tanam pokok padi, lepas tu duk marah, awak derian tak naik. Hang tanam pokok padi, takkan buah macang nak naik. Betul? Padi kena tanam. Lalang tak payah tanam. Tanam padi, automatik lalang naik. Dia package. Yang nak kena potong ni, lalang. Orang padi ni tunggu belah masak baru kita mengetam padi. Kalau kita nak rakyat kenal Tuhan, kita nak rakyat tidak corruption, kita nak rakyat lurus. Kita yang nak tu, kita kena buat dulu. Tak kalau orang tua kata macam mana apa? Macam apa? Ajak anak berjalan? Ketam ah. Macam mana orang tua punya tu? Macam mana dia kata? Macam mana? Lagu tu kan? Macam ketam ajak anak jalan lurusnya. Ketam pun jalan lagu tu, duk marah. Pasal dia tak nampak dia jalan, dia nampak anak dia. Kita ustaz-ustaz pergi ceramah kat balai polis, kita tekan integriti, jangan ambil rasuah. Pergi habaq kat polis biasa. Tak kena. Kita ustaz-ustaz duk pergi baca hadis palsu, lepas tu orang duk amal yang palsu dari kita. Kitalah sumber, kitalah sumbu, kitalah pelita. Kerana itu ikhwan, kena hadapkan diri kita balik kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah berkati kita semua ikhwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.